Assalamualaikum, salam sejahtera semua ya. Okey, terima kasih kerana masuk ke kelas ya. Minta maaf sebab lewat sedikit, ada masalah teknikal ya. Teknikal, itu biasalah kan. Jadi murid-murid, sebelum cikgu mulakan kelas seperti yang cikgu sebut pada kelas sebelum ini, semalam kan, kalau murid-murid masih ingat muka surat 206. Okey, sebelum kita pergi belajar mengenai HIV, iaitu viral HIV dan AIDS, cikgu ada soalan kan, kalau kamu masih ingat, mengapa murid perempuan saja yang diberi suntikan HPV? Jadi cikgu pun tak nak buang masa, sambil kita menunggu jawapan daripada murid-murid ataupun kawan-kawan kita masuk, cikgu share dulu satu video lah supaya anda mendapat gambaran apa itu HPV dengan lebih cepat dan anda boleh faham. Okey? Jadi kita tengok, kita tonton sementara menunggu ya, murid-murid. Hi, I am Dr. Benjamin from Detect Clinics. Today, we are going to talk about HPV. HPV stands for human papillomavirus. HPV is usually harmless and goes away by itself, but sometimes can lead to cancer or death. Here's 10 things about HPV. HPV is incredibly common, and it is estimated that 8 out of 10 people will get HPV at some point in their lifetime. How is HPV spread? HPV is spread genital or skin-to-skin contact. The virus can spread even when no symptoms are evident. HPV doesn't necessarily stay with you forever. Patients commonly assume that HPV is a lifelong infection that will stay with them always. Most HPV infections clear up on their own and do not cause any problems. However, persistent infection by certain HPV types can cause cancer and death over time. There are hundreds of strains of the virus. HPV is not just one virus, but a group of over 200 related viruses. Each virus is labeled with a number to distinguish it from the others. And different viruses can attack different areas of the body, cause different possible diseases in humans. HPV is most commonly associated with the risk of certain cancers, including cervical cancer or oral cancers, which involves the base of tongue or tonsils. Okey, ketika anda baca sehingga sini, kamu pun dah tak nampak satu istilah dia ya. Cancer cervix. Cancer cervix. Cikgu, apa itu cancer cervix dan sabar ya? Okey, kalau sesiapa yang tak tahu, nanti kamu perlu tahulah. Cervical cancer. HPV causes more than 99% of cervical cancer cases, and about 429 new cervical cancer cases are diagnosed annually in Singapore. Detection of HPV. A pap smear test is a cervical cancer screening tool to detect cervical cancer or precancerous changes in the cervix. A more sensitive test, like the HPV DNA test, can be used to detect certain high-risk strains of HPV that can lead to cancer. HPV in men. Men can get HPV and pass it on to their partner. HPV has been shown to increase the risk of penile, and throat cancer. The vaccine can protect you. The HPV vaccine has been shown to be highly effective in protecting people against cervical cancer and warts. Individuals already infected with HPV should still get vaccinated because the vaccine may protect against the additional strains of the virus. However, for maximum benefit, vaccination should occur before an individual becomes exposed to the virus. Ideally, it is recommended for preteens to get the vaccine. The US Food and Drug Administration expanded its... Okey, jadi murid-murid, apabila anda tonton tadi berkenaan dengan apa yang Dr. Benjamin Loy Joseph Club, okey, alright, kalau anda tonton kan dan betul-betul menghayati dia sekarang, rasanya anda boleh menjawab ke tak kenapa murid perempuan saja yang diberi suntikan HPV? Kenapa dia tak sarankan kepada lelaki ya, ataupun bukan tak sarankan, dia tidak berikan kepada lelaki. Okey, antara sebab kalau anda kata secara praktikal
Memang betul lah, vaksin itu kan mahal. Okey, betul kan? Ataupun cikgu seorang ni sahaja yang tengah shock sendiri? Break-break, siapa di sini ada pandangan masing-masing? Ya, siapa di sini ada rasanya ada pandangan? Taha ada pandangan tak? Alia Syafiah dan hari ni. Ada pandangan tak? Tak ada. Kan? Jelas kan? Alia Syafiah hari ni? Tak ada. Jelas ke tak jelas hari ni? Tak ada. Okey. Kalau anda tengok di gambar saja, Jiku, kenapa kamu tiba-tiba pergi ke pembiakan seks ini? Belum lagi sebetulnya kita belajar pada bab yang terakhir. Sila pandang benda ini secara ilmiah ya. Jiku tak ada masalah apa berkenaan dengan isu orang kata gangguan seksual semua tau. Tidak ya. Kita belajar untuk sains sekarang. Jadi cikgu nak bagi tahu cervix adalah bahagian di mana okey, kalau anda tengok di mana zakar akan sampai dan dia membenarkan supaya air mani lelaki untuk masuk ke dalam uterus. Uterus ni bahasa yang kita panggil rahim, okey? Rahim uterus. Jadi cervix itu adalah pintu lah untuk benarkan air mani pancut masuk ke dalam uterus. Dari situ dia akan berenang ke fallopian tube, tube fallopio. Itu cerita lain. Jadi yang nanti kita akan cari, yang penting ini cervix. Kalau kamu boleh tonton tadi itu video itu menyatakan bahawa HPV boleh menyebabkan kanser pada bahagian cervix lah. Maksudnya pada organ pembiakan wanita. Ini lelaki adalah untuk perempuan. Jadi secara kalau anda faham lah kenapa perempuan saja disuntik oleh HPV, padahal HPV ini boleh didapati pada lelaki, dan kebanyakan kes kita faham juga sebenarnya lelaki yang memindahkan HPV kepada perempuan. Okey, khususnya lepas kahwin kan ada hubungan seksual. Jadi kenapa perempuan yang disarankan sebenarnya sebab kita dah nampak bahawa HPV, human papilloma virus ini menjangkiti wanita dan boleh menyebabkan kanser cervix. Maksudnya hanya menyebabkan kanser pada organ pembiakan wanita. Boleh faham ke tak faham? Boleh ke faham ke tak faham? Kai? Faham ke tak faham? Kai? Adilah? Faham. Faham. Good. Lepas tu dari ekonomi aspek pun betul. Kalaulah kerajaan nak membiayai vaksin HPV kepada lelaki, itu akan memakan kos yang tinggi. Perlu faham ya, kos yang tinggi, dan ada golongan anti vaksin yang akan pertikaikan lagi kenapa macam-macam vaksin yang perlu suntik dalam badan. Okey, jadi itu cerita pun memang ekonomi lah, maksudnya duit yang banyak, jadi perempuan dah kurangkan bajet separuh. Cihang, ada apa-apa yang kamu nak tambah ke tak untuk berkenaan dengan kenapa vaksin HPV akan disuntik untuk perempuan saja? Ada tak apa-apa yang kamu nak tokoh tambahkan? Cihang? Dah ada. Jadi boleh faham ya kenapa vaksin itu disuntik. Sekali lagi, vaksin disuntik untuk mencegah, bukan merawat ya, mencegah. Maksud dia elakkan kamu daripada dapat jangkitan HPV, kalau vaksin HPV lah. Okey, kalau yang Cina tak tahu apa itu HPV ya, kamu boleh tonton sendiri online, tengok translate dalam bahasa Cina. Okey, memang secara HPV pada lelaki dia kurang mendapat perhatian sebab mungkin belum ada lagi kajian yang menyatakan kanser pada lelaki, belum lagi. Tapi setakat hari ini lelaki tidak mendapat apa-apa penyakit yang kritikal ya daripada jangkitan HPV banding kepada HPV jangkiti perempuan. Jadi itu kamu perlu faham. Okey, jadi jangan kata ada apa-apa isu. Namun nak ke tak nak, kita lelaki sebenarnya kalau kamu baca lagi mendalam, boleh je mendapat vaksin HPV ya, demi menjaga apa itu? Menjaga bukan menjaga, mencegah pasangan kita mendapat jangkitan, mendapat pasangan kita elakkan pasangan kita mendapat jangkitan HPV.
Jadi kita sekarang pergi ke virus HIV. Kita dah sebut hari itu HIV ataupun kalau ikut nama dia Human Immunodeficiency Virus. Immunodeficiency dia ada dua perkataan di sini ya. Satu immuno maksudnya keimunan. Deficiency maksudnya kurang. Hilang ke ataupun kurang deficiency. Jadi maksudnya virus ini mampu menghilang ataupun kurangkan daya tahan ataupun keimunan manusia terhadap serangan ataupun jangkitan patogen yang lain. Jadi kamu perlu faham di sini apa yang kamu belajar, fokus kamu ada dua. Pertama, bagaimanakah sebenarnya bentuk HIV? Perlu faham bentuk HIV itu. Dan bagaimanakah HIV menjangkiti sel khususnya pada sel darah putih leukosit. Jadi aku pun nak kongsikan satu video, kita tonton lah. Kita tonton dan kita cuba faham. Tengok ya, kalau ada apa-apa nanti tanya. Senang je, hidup kan senang. HIV, the human immunodeficiency virus, or HIV, attacks the body's immune system. If left untreated, the disease progresses to its most severe stage, AIDS. HIV is an enveloped virus containing two identical strands of positive sense linear RNA, along with several enzymes. Transmission can occur following exposure to infected blood and other bodily fluids. Once inside a person's body, the HIV virus infects specific cells in the immune system, called CD4 T cells, which is then formed to produce many new copies of HIV. These new viruses are released and go on to infect other CD4 cells. The CD4 T cells are destroyed, which compromises the immune system. Flu-like symptoms are usually experienced within 2 to 4 weeks of infection. A person with chronic HIV infection may have just progressed with mild to absent symptoms in the first few years, and oftentimes be unaware of the infection if left untreated. HIV can progress to AIDS, which is associated with opportunistic infections. If severe, these conditions can result in certain cancers and eventually death. Okey. Jadi murid-murid, cikgu tak sharekan video yang panjang. Ya, ada banyak video HIV yang panjang lah. Orang kata tonton pun kamu tak akan faham sebab belum belajar sampai tahap itu lagi. Tapi dalam video yang pendek ini, pentingnya anda faham ya. Pertama, kamu tengok bentuk virus tersebut. Dia tak jelaskan secara sepenuhnya. Okey? Kalau anda tengok apakah bentuk HIV itu, kamu akan nampak bentuk HIV itu sekali lagi berbentuk sfera. Kalau anda tengok ya, bentuk sfera. Okey, berbentuk sfera. Dan dia adalah satu lapisan yang kuat juga. Ini plasma membrane ke? Bukan. Okey. Dia kalau kamu dah belajar nanti pada masa akan datang tingkatan 5 ya, pada bab biodiversity ya. Okey. Kamu perlu belajar bahawa yang lapisan luar ini kita panggil protein, lapisan protein coat. Sabar ya. Tahu Ciang. Sabar ya, cikgu tahu apa masalah. Ya cikgu. Terima kasih Ciang. Okay. Jadi protein coat kalau anda tengok kan. Alright. Ini protein coat dia maksudnya coat protein. Okay, lapisan protein dia ulang protein. Di mana kat luar itu ada banyak spike ataupun kita panggil benda yang tonjol keluar. Cikgu, macam antibody ke yang limfosit atas tu ada antibody. Antibody berbentuk Y. Tapi kita punya HIV ini dia berbentuk macam berbola. Nampak berbola. Cucur berbola. Okay. Kalau anda tengok di sini gambar raja ini, kamu boleh kata cikgu, ini bukan gambar raja jangkitan virus HIV pada limfosit ke? Kalau ikut sepatutnya iyalah. Bentuk HIV kalau anda nak tengok,
kalau anda nak tengok bentuk HIV, murid-murid ni dia. Tengok pada skrin dia pun dalam masa. Nah, ini dia. Okey, dan Cikgu tak perlu anda memahami dia secara begitu mendalam. Belum lagi. Kau belum lagi sampai tahap macam tu. Okey, tetapi kau perlu roughly agak tahu bentuk dia secara dan ada bentuk yang tunjuk keluar tersebut. Okey, itulah yang menjadikan virus satu, dia bukan membran plasma, kamu boleh tengok, dan dalam itu kalau anda tengok dalam itu okey, dan dia tak ada kromosom dan dia tak ada DNA. Untuk virus, dalam dia ada dua benda lah. Yang paling penting ialah mRNA dan sejenis enzim. Yang kita masa akan datang kita akan belajar mRNA dan enzim. Itu yang menjadikan dia, kalau dia masuk ke dalam kata mRNA tidak juga, nak kata sebenarnya dia ada RNA lah. Okey? Senang kata, nak kata mRNA nanti takut salah faham kata. Sebenarnya RNA ada 3 jenis, mRNA, tRNA dan rRNA. Jadi dia bukan DNA, dia RNA. Maksud dia kalau RNA, DNA ada dua benang, berbenang, RNA satu benang je. Biar je. Kamu sekarang tak tahu, telah dibenarkan sekarang bahawa dalam itu ada RNA. Maksud dia, kalau kamu faham struktur virus ini, kamu akan faham bahawa virus ini dia buat daripada protein dan asid nukleik. Protein dan asid nukleik. Murid-murid, kalau anda tengok bentuk HIV ini sekarang, virus HIV ini, cikgu nak tanya, boleh ke tak virus HIV secara sendiri melakukan macam mitosis atau membuat protein sendiri? Kalau kamu tengok dalam struktur dia sekarang, boleh ke tak boleh? Siapa nak jawab soalan ni? Ya, boleh ke tak boleh HIV virus sendiri, secara sendiri membuat protein ataupun membuat mitosis? Belah dua jadi dua virus, 3, 4 ke 5. Boleh ke tak boleh? Siapa nak cuba jawab? Junlim ke Zheng Xiang? Nak cuba jawab tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, boleh. Junlim cakap boleh. Zheng Xiang? Xiang ke? Zheng Xian? Zheng Xian. Boleh tak? Zheng Xian? Zheng Xian cakap tak. Bagus. Junli kata ya. Jawapan dia, kalau cikgu terus bagi penerangan sekarang adalah tidak. Dia tidak boleh buat protein sendiri. Jadi itulah dia tak boleh buatkan pembahagian sel. Cikgu, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab kalau satu sel kamu dah belajar, dia nak buat protein, dia perlu ada organel apa? Junli. Kalau saya satu sel nak buat protein, dia perlu ada apa? Junli? Dalam sel, organel yang apa yang berfungsi untuk menghasil, mensintesis protein. Ini? Baca chat box ke tak? Ribosome. Ya, jadi kalau kamu tengok ribosome, ada ke tak ada dalam virus? Virus lah, secara umum virus lah, ataupun termasuk virus HIV ni, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Jawapan dia memang tak ada. Okey? Dia memang tak ada. Cikgu pun tak nak buang masa. Jadi maksud dia sekarang, virus secara kalau kita nak belajar masa akan datang, dia tidak dikira pun sebagai benda hidup. Sebab dia tidak ada ciri-ciri benda hidup. Wujudan virus hanya memang menjangkitkan sel-sel. Kenapa dia nak jangkit sel secara semula jadi?
Sebab dia nak tumpang sel-sel lain, tumpang organel mereka. Tumpang organel seperti ribosom untuk buat protein dan juga tumpang nukleus sel. Dia jangkit nukleus sel itu, masukkan RNA dia, jadikan sebahagian daripada DNA dalam sel tersebut, maka bolehlah sel itu membuat protein dan membentuk struktur virus yang baru. Struktur maksudnya membentuk anak-anak virus yang baru. Cikgu pun tak nak masuk yang dalam. Tapi yang penting kamu perlu tahu hari ini bahawa virus dia tidak boleh membelah ataupun membahagi sendiri dan dia tidak boleh menghasilkan protein sendiri. Kenapa cikgu sebut protein? Kerana cikgu dah cakap lapisan paling luar dan dalam itu pun, kalau boleh tengok lapisan itu adalah protein. Maksud dia, kalau tak ada protein, kita tak boleh nak bentuk virus yang baru. Maka virus kalau dia nak bentuk anak-anak virus, dia sendiri tak boleh buat. Dia perlu jangkitkan sel lain, tumpang organel mereka. Jadi macam mana dia buat sel lain hasilkan virus? Itu cerita panjang. Yang penting kamu nampak tak? Dia boleh jangkitkan sel lain. Kalau kamu baca muka surat 209 ini, okey? Kalau anda baca di sini, cara penyebaran HIV. Jadi virus HIV ini boleh memasuki badan melalui proses pemindahan benda alih badan seperti darah dan air mani atau melintasi plasenta. Okey? Jadi dia kalau dah masuk, dia akan jangkiti bulatkan pekatan limfosit. Kalau kamu baca tadi YouTube itu secara mendalam, kamu akan baca satu perkataan panggil CD4. Bukan C4, CD4. Cikgu silap CD4. Cikgu apa CD4? CD4 rujuk kepada plasma membran sel-sel badan kita yang ada struktur tertentu. Ya, cikgu guna istilah struktur tertentu, bentuk yang tertentu. Bentuk itu kita panggil CD4. CD4 ini lazimnya dijumpai di beberapa jenis sel darah putih. Maksudnya di leukosit lah. Antara dia ialah limfosit ataupun kita panggil T limfosit. Okey? Dan juga macrophage. Sel-sel darah putih yang menjalankan fagositosis. Okey, fagosit. Macrophage lah. Nak kata macrophage. Jadi benda ini anda perlu faham bahawa virus HIV ini khususnya menyerang leukosit secara am. Jadi kalau anda baca atas pada peringgan kedua, seseorang yang dijangkiti HIV tidak menunjukkan sebarang simptom untuk beberapa tahun permulaan. Video itu pun dah cakap. Mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun kamu tak nampak pun pesakit kononnya. Sebenarnya dia bukan pesakit, kita panggil dia pembawa dah, carrier. Sebab dia tak tunjukkan dia sakit. Tapi dalam dia ada HIV. Itulah kalau orang sebelum kahwin, kalau kamu Islam Muslim kan, faham kan? Kalau kamu tahu sebelum kahwin, kamu wajib pergi ke klinik untuk buat ujian saringan untuk HIV. Yang bukan Muslim pun disarankan buat. Penting, sangat senang je. Pergi klinik cakap kamu nak buat ujian saringan HIV. Kenapa? Sebab kamu nak kahwin. Jadi mereka akan on the spot buat. Boleh faham ke tak? Ujian saringan. Maksudnya macam saringan untuk COVID-19 lah. Ada satu test, kamu buat, titiskan darah, tengok. Kalau dia keluarkan garis tertentu, garis itu keluar, sorry lah, kamu ada. Kalau dia keluarkan satu garis saja negatif. Dia kalau lebih dua, kata saya dua itu, baru rakam adakan dikira sebagai pesakit AIDS. Bukan pesakit AIDS, sorry. Ada virus HIV. HIV positif. Sebab kamu belum sakit lagi. Kalau kamu telah dijangkiti HIV dan kamu biarkan dia menjadi penyakit AIDS. Dia telah berkembang menjadi penyakit AIDS. AIDS, nama penuh dia acquired immunodeficiency. Acquired. Kalau kamu tonton tadi video itu, kalau kamu tonton, aku pun tertarik kepada bahagian itu. Okey, kejap ya. May have just progressed with mild to absent symptoms in the first few. Sekejap. Cikgu nak tunjukkan perkataan tadi dia. Okey.
Kalau anda telah dijangkiti virus HIV, biarkan dia menjadi penyakit. Maksudnya kamu dah sakit AIDS sekarang, kamu akan nampak, Fiku, apa istilah ini bermaksud? Okey, pneumonia. Pneumonia, Fiku, bukan ke dia sakit pneumonia, sakit paru-paru. Pneumonia sebenarnya rujuk kepada paru-paru kamu, dia sumbat sebab dia berair. Biasanya jarang berlaku. Kalau kamu dapat jangkitan bakteria ke virus, dia boleh menyebabkan pneumonia, okey? Tapi untuk yang pneumonia biasa tak berlaku pada orang yang sihat, disebabkan kamu ada AIDS, maka kamu boleh dapat pneumonia. Pneumonia dengan senang tau, sebab jangkitan sikit saja, badan kamu sel darah putih tak boleh buat apa-apa. Dia terus dapat pneumonia. Okey? Certain cancer, ya. Ada kanser tertentu yang tak akan jadi, biar jarang terjadi, macam kanser pada mulut, pada bahagian pemakanan, salur pemakanan, disebabkan ada jangkitan mungkin daripada virus yang lain. Virus lain biasanya kalau badan kita sihat, sel darah putih kita boleh hapuskan mereka, boleh makan mereka. Kita ada sistem pertahanan berapa jenis kat sini, pertama, kedua dan ketiga, semua settle. Tapi disebabkan kamu AIDS, virus lain sekarang akan mengambil kesempatan menyerang badan kamu. Di situlah menjadikan kanser. Kalau kamu tahu perut kamu pun, dalam perut sehingga ke usus, bukan perut dah, juga sisa. Usus, dalam usus besar kecil kamu, ada bermilion-milion, berjuta-juta bakteria, khususnya E. coli. E. coli, kalau kamu sihat, tak ada masalah. Jika apa itu E. coli? Jika ulang, E. coli. Benda ini kamu perlu faham sekarang sebab benda ini kamu akan bawa ke tingkatan 5. Jika bukan buang masa untuk untuk menjelaskan sesuatu yang tak ada kaitan dalam silibus. Kalau anda tengok E. coli, ya, sejenis bakteria yang dijumpa secara biasa dalam usus kamu. E. coli ini kalau kamu tengah sihat, bagus, dia tak ada masalah. Dia bantu menjenakkan makanan, bantu badan kamu okey je. Tetapi kalau kamu AIDS, kamu dapat AIDS, E. coli ini akan mengambil kesempatan menyerang balik usus kamu dan menjadikan usus kamu ada kanser usus. Dia boleh jadikan macam itu. Murid-murid, faham ke tak faham apa itu AIDS sekarang? Itu pasal orang yang dapat sakit AIDS, dia tak akan mati AIDS. Itu yang orang sentiasa katakan berita. Dia pesakit AIDS, tapi dia mati bukan AIDS. Dia mati sebab penyakit sampingan. Penyakit sampingan. Macam orang kena COVID-19. Ramai yang dia mati dengan COVID-19. Tapi ada yang mati sebab ada penyakit sampingan. Mungkin darah tinggi ke macam mana. Itu cerita lain. Tapi untuk AIDS ni, jarang-jarang kamu akan kata dia meninggal sebab AIDS. Orang akan kata, oh dia pesakit AIDS. Tapi dia mati sebab pneumonia. Dia mati sebab kanser. Penyakit sampingan. Yang jangkit selepas orang itu dapat AIDS. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Adilah? Adilah boleh faham? Faham. Jadi kalau anda baca semua ini, okey? Kita pun terfaham ya. Gejala penyakit seperti ciri birit kronik dan jangkitan kulat yang hanya akan dapat selepas 8 hingga 10 tahun. Cikgu, apa jangkitan kulat? Kulat ini, kulat roti kamu tahu kan? Kulat roti. Meijin. Jadi, kalau kamu tengok, memang tak logik pun untuk orang yang sihat ada jangkitan kulat pada mulut. Tetapi untuk pesakit AIDS, dia akan senang dapat jangkitan kulat pada kulit. Khususnya pada lidah. Kalau kamu tak percaya apa itu jangkitan kulit pada kulit, jangkitan kulat pada kulit, kamu boleh tengok. Fungal infection. Memang benda macam kulat roti, contohlah. Kulat roti itu boleh senang jangkit pada kulit kita, nampak? Okey, kalau anda tengok gambar raja ini, ya, kenapa kulit itu tiba-tiba berbintik, gatal semua? Biasanya berlaku pada kaki ya. Itu pasal kita panggil kaki Hong Kong kalau untuk China kan. Maksudnya kaki yang biasanya basah sebab kamu pakai stocking kan. Kamu biar dia basah, kamu tak keringkan dia, kamu pakai, dan kamu pakai tempoh yang lama, mungkin
akan dapat jangkitan kulat yang menjadikan kulit itu gatal merah dan kamu sentiasa nak garuk dan busuklah sebab kulit itu lepuh sikit. Sebab itu adalah simptom sekali lagi jangkitan kulat. Kulat. Jadi apa tu kulat? Bayangkan kulat itu seperti kulat. Okey, kulat atas roti. Okey. Faham ya? Bread mold. Contohlah. Kalau kita faham, cikgu tunjukkan sekali lagi senang. Macam ni. Kalau siapa yang tak pernah tengok kulat roti, ini contohlah, bayangkan kulat. Dia ada banyak spesies. Kulat roti itu yang paling umum, kulat roti. Spesies lain yang akan seram pada kulit kita. Kulat spesies lain. Okey? Jadi cikgu pun tak ada cerita. AIDS boleh menyebabkan sistem pertahanan badan kamu lumpuh sampai menyebabkan jangkitan kulat yang jarang-jarang berlaku pada badan orang yang sihat. Kalau kamu tengok mana ada jangkitan kulat pada tangan kamu atau kulit kamu, jarang sebab badan kita sistem pertahanan macam peluh ke muka semua berfungsi. Tapi kalau kamu dapat AIDS, tak apalah. Dia akan jangkit dan dia tak akan sembuh. Kamu hanya boleh pakai ubat untuk macam perlahankan je. Tapi kamu perlu tunggu masa lah. Kamu menemui ajalnya. Okey? Jadi sambung. Okey, cikgu sambung Akhirnya, sistem keimunan dilumpuhkan dan pesakit akan mati disebabkan jangkitan yang lain. Itu pasal AIDS. Jarang orang itu mati sebab AIDS. Kamu jarang-jarang dengar. Dia akan kena AIDS dan mati atas penyakit yang lain. Tapi bagi cikgu sebenarnya itu AIDS lah. Maksudnya, dia mati kerana AIDS. Tapi orang tak nak cakap macam tu. Dia akan cakap mati sebab penyakit lain. Walau bagaimanapun, tengok muka surat 210. Jangkitan HIV kepada fetus dan bayi yang baru dilahirkan pada kebiasaannya boleh dielakkan dengan rawatan perubatan yang sempurna. Kalau ibu itu sedang mengandung, perlu bagi dia ubat supaya anak itu tak dijangkiti. Individu boleh dijangkiti HIV melalui hubungan seks yang tidak dilindungi oleh individu yang dijangkiti. Sebabnya, HIV virus dipindahkan melalui air mani, melalui benda alir juga sekali. Air mazi. Okey, contohlah. Mereka juga boleh dijangkiti apabila berkongsi jarum tercemah yang digunakan untuk menyuntik dadah atau buat tatu HIV juga boleh disebarkan melalui pemindahan darah yang tercemah. Ini yang berlaku pada kes yang memang tak disebutkan secara terang-terang. Ini kita panggil apa the dark side of China. Okey, berlaku sebab pernah cikgu baca satu buku menyatakan bahawa dalam bank darah contohnya di China ada kalau tak silap cikgu dia fakta ialah 1/5 daripada darah dia tercemar lah untuk virus HIV. Tetapi itu hanya buku yang menyatakan. Memang mereka tak mengakulah daripada kerajaan. Kenapa boleh jadi tercemar? Sebab dia, kalau kamu sekali lagi pergi derma darah, ingat, saringan HIV hanya satu borang saja. Maksud dia, macam mana orang itu tahu kamu ialah penderma yang tak ada HIV? Kamu hanya membuat borang saja, isikan borang saja. Isikan borang, kamu ada ke tak mengamalkan seks bebas? Ada ke tak kamu menggunakan alat perlindungan untuk elakkan daripada jangkitan HIV? Kamu tidak saja. Jadi saringan itu betul jitu ke tak jitu hanya kamu saja yang tahu. Okey? Dan tak ada orang boleh buktikan. Jadi cikgu, kenapa dia tak nak buat saringan macam COVID-19? Kalau kamu cakap macam tu, cikgu tanya kamu balik. Satu saringan RTK, rapid test kit lah, untuk COVID-19 berapa ringgit? Kalau dah dapat RTK pun, dia bukan sebenarnya ada COVID-19 tak positif. Dia perlu buat lagi satu PCR test. Berapa ringgit di situ? Jadi jumlah dari kurang 200 lebih. Kalaulah penderma darah semua dia buat saringan macam tu, bankrupt ke tak bankrupt Kementerian Kesihatan Malaysia? Satu, bankrupt is satu isu. Kedua, orang yang tengah perlukan darah, masa mereka tengah tunggu, kamu pula kata, tunggu result dulu. Tunggu result darah itu tak ada HIV. Tak boleh lah kan? Orang tengah nak darah, tunggu. Mana boleh. Jadi, hati-hatilah kalau kamu pergi ke negara lain. Malaysia okey lagi. Kalau kamu pergi ke negara-negara lain,
yang kamu tak kenal dengan sistem kesihatan mereka, andai kata kamu terlibat dalam kemalangan dan kamu memerlukan pemindahan darah daripada bank darah negara tersebut, contohnya China khususnya, cikgu bukan apa, cikgu memang ada buku tu. Kalau kamu dah baca boleh je lah. Jadi, kalau cikgu cakap 1/5, maksud dia, kalau dia bagi kamu 5 bungkus darah, satu darah itu mungkin ada tercemar dengan HIV. Itu yang mereka cakap lah. Ada 0.2 ataupun 20% chance untuk kamu dapat darah yang ada HIV lah. Jadi good luck to you. Dan terdapat beberapa lagi jenis penyakit dan keadaan yang berkaitan dengan sistem keimunan. Sekarang dia minta kamu pergi cari dalam bukulah berkenaan apa itu SLE dan alahan. Cikgu nak kamu bulatkan alahannya allergic. Okey? Tengok muka surat yang 210 ya, allergic ya. Okey? Jadi cikgu tak nak buang masa dengan kamu semua. Nanti cikgu akan bahagikan kamu kepada 2 kumpulan saja. 2 kumpulan. Satu kumpulan akan bincang untuk buatkan presentation untuk SLE. Cikgu bila nak buat presentation itu? Cikgu akan bagi kamu 2 minggu. 2 minggu ya. Maksudnya minggu ini dan minggu depan, satu lagi minggu. Sebab minggu depan cikgu nak masuk terus bab 12 dulu. Cikgu bagi kamu masa. 1 minggu lagi, cikgu nak tengok persembahan. Boleh guna PowerPoint ke apa-apa saja yang kamu nak untuk buat persembahan pada hari tersebut. Semua 7 orang perlu bercakap. Maksudnya satu kumpulan 7 orang, kamu boleh cakap lah apa itu. Kamu boleh bahagikan siapa yang nak cakap. Kalau kawan kamu jenis yang tak hadir, biar je dia. Sekurang-kurangnya cikgu rakamkan kelas sebagai bukti lah kamu pernah buat pembentangan. Okey? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, dengar ya. Saya tahu semua kat sini baru bangun, ada sampai belum lagi makan sarapan pagi, tak apa. Selepas ini, cikgu nak kamu buat 2 soalan. Pergi ke nota itu wajib buat. Jangan tanya cikgu lagi nota nak buat ke tak nak buat. Nota kamu ada 2. Satu, wajib buat itu salin rumusan dalam buku tulis kamu. Jadi ketika anda buka sekolah, kalau kamu buka sekolah lah, buku kamu, kalau kamu ada 15 bab, cikgu anggap ada 15 muka surat sekurang-kurangnya sudah ada nota bertulis. Kamu tahu kamu belajar apa. Penting. Jangan kata kamu tak buat. Itu wajib. Nota tambahan kalau kamu nak tambah, okey, definisi ke penerangan silakan. Cikgu tak dapat nasihat sekarang. Tapi itu ikut creativity kamu. Okey? Itu nota. Latihan seperti yang cikgu cakap sekarang, nanti kamu akan hantar screenshot. Okey, screenshot ke dalam assignment dalam Google Classroom. Okey, cikgu akan bagi jawapan sekali je lah. Tolong buat latihan praktis sumatif nombor 4. Okey, buat nombor 4. Dan juga nombor 6. Nombor 6 ada ABC. Okey. Nombor 6 soalan esei, cikgu akan bagi markah nanti, cikgu akan bagi tahu ya markah itu berapa supaya anda boleh nampak berapa jawapan yang kamu perlu rangkakan. Okey, kamu perlu rangka panjang ke pendek. Buat soalan, cikgu ulang, nombor 4 dan nombor 6. Siapa ada soalan? Ya sayang? Murid-murid sayang semua, ada masalah ke tak ada masalah? Ya, kamu ada setengah jam ini, sekali lagi, cikgu bukan nak bagi kamu tekanan ya. Jadi sekali lagi, kepada mereka yang telah hantar Google Classroom kerja mereka, bagus. Cikgu akan share lagi semula YouTube 2 yang tadi itu, tambah lagi 1 YouTube. Okey, kalau kamu tak tonton, itu kamu punya hal. Paling penting, turn in. Kamu setengah jam lepas ni ya, tolong kaji. Tolong kaji. Okey, siapa yang tak hantar lagi, cikgu dah tak boleh buat apa ya. Macam semalam, cikgu dah tegur ya. Macam hari ini Sri, cikgu semalam dah tegur tapi masih belum lagi hantar tau. Macam mana cikgu nak bagi markah ni? Okey, macam mana cikgu nak bagi markah? Okey, jadi yang dah hantar bagus. Okey, yang belum hantar tolong belajar, turn in kan kerja, hantar kerja. Siapa tak faham?
Siapa tak faham? Boleh cikgu tanya ke tak antara kamu semua? Okey, Taha, ada masalah ke tak? Tak ada. Tak ada ya? Jadi cikgu dalam masa terdekat akan memberikan anda senarai ahli kumpulan. Okey? Yang tak boleh masuk itu, minta mereka masuk ketika buat pembentangan itu. Kalau mereka tak nak masuk, mereka dapat makan kosong terus lah. Sebab biasanya lepas presentation, cikgu akan bagi kamu satu borang lagi untuk kamu isi markah untuk kawan-kawan kamu. Kalau kamu akan judge 6 lagi ahli yang lain itu, siapa yang buat kerja pembentangan ke ataupun buat persediaan, siapa yang tak buat, cikgu boleh tahu. Jadi kamu boleh kutuk kawan kamu masa itu, kutuklah. Maksudnya bagi dia markah rendah 1 hingga 9, dia bagi dia 1, cikgu tahu tak, dia tak buat kerja. Okey? Yang lain? Ciam, ada masalah tak Ciam? Ciam? Junim? Tak ada. Ciam? Ciam buat apa itu? Tapi lepas ni buat soalan nombor 4 dan nombor 6 ya. Cikgu tak Tak ada. nampak. Okey, terima kasih Ciam. Jadi buat nombor 4 dan nombor 6 ini. Okey, cikgu akan bukakan satu assignment dalam Google Classroom, hantar di sana untuk soalan jawapan ni. Cikgu macam mana nak hantar jawapan itu? Dah buat, tulis, ambil gambar, hantar. Kalau kamu boleh tukarkan dia kepada PDF lagi bagus lah. Cikgu boleh tanda terus kat sana. Kalau gambar susah sikit. Itu je beza dia. Okey? Cikgu akan bagi jawapan juga sekali supaya anda boleh faham. Siapa yang ada masalah? Kalau tak ada, cikgu nak hentikan kelas saya. Sebab lepas ni cikgu ada mesyuarat dah. Mesyuarat. Cikgu ada mesyuarat pendek. Itu akan ganggu ketingkatan berpihak kelas lah. Itu jadi. Okey? Kalau tak ada, cikgu nak minta izin semua supaya bukakan kamera. Kejap ya. Okey?